Pernah tak berlaku pada kita? Iman kita naik bukan sekadar tengok rancangan agama, tengok rancangan Animal Planet je, tengok National Geography je, tengok Discovery Channel. Kadang-kadang kita tengok harimau, contoh harimau dia nak kejar zirafah. Kita tengok dalam Animal Planet, harimau tu kejar guguk. Kita Masya Allah, laju. Sebut Masya Allah tu iman bertambah lah. Ingat pada Allah, Masya Allah, lajunya harimau. Panjat pula belakang, zirafah tu lari takut. Datang zirafah lain, teragang pula harimau. Harimau pun kempunan. Kita kata Masya Allah, hebat betul zirafah tu lari pada harimau. Berapa kali Masya Allah lah kita tengok. Jauh lebih baik daripada tuan-tuan memandu sampai ke Kuala Lumpur menyumpah sepanjang jalan. Habis kandang binatang, sumpah korang. Orang laju salah, orang menis. Tak ada iman langsung sepanjang perjalanan. Tapi tengok bila datang, jadi tambah. Itu yang dulu saya buat joke, buat kelakar. Tapi ustaz-ustaz marah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil Puan Pengacara Majlis, Yang Berhormat Datuk Johan Abdul Aziz, serta para pegawai, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Amin Brigade Tengah PGA Ceras. Seterusnya yang saya raikan juga pegawai kanan, anggota pangkat rendah, pegawai awam, seluruh warga Batalion 4, 5, 6, 19, ibu pejabat Brigade Tengah. Tak dilupakan kepada Persatuan Keluarga Polis ataupun Perkap Brigade Tengah, seluruh warga Sangsaka Biru, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini bersempena dengan penganjuran Karnival Perpaduan Madani 2023. Syukur juga dipanjangkan umur, sekali lagi saya dapat menyampaikan ceramah di masjid ini. Kali terakhir saya menyampaikan ceramah di sini kira-kira 3,532 hari yang lalu, iaitu hari Jumaat 24 April tahun 2015. Maknanya sudah 9 tahun 8 bulan. Masa tu Komander Brigade Tengah SAC Datuk Muhammad Rozi bin Ismail. Dan saya percaya tuan-tuan pun dah tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu. Kita membicarakan tajuk integriti. Malam ini insya-Allah kita saling bertatap muka dan saya diminta menyampaikan satu tajuk ceramah yang mana dalam sepanjang saya berceramah inilah tajuk paling panjang penganjur pernah berikan, iaitu menghargai ciptaan Allah melalui interaksi dengan alam dan budaya makhluknya. Jauh perjalanan, luas pengalaman. Ini macam tesis PhD jugalah tajuknya. Hadirin hadirat sekalian, kita semua dalam masjid malam ni insya-Allah beriman semua. Tapi apa tanda orang beriman? Iman ni dia tidak boleh sekadar mengaku beriman.
buat t-shirt besar-besar tulis saya beriman. Itu pengakuan. Setiap pengakuan mesti ada bukti. Setiap pengakuan mesti ada ciri. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan ada 5 ciri orang beriman. Yang kata para ulama, kita boleh muhasabah malam ini, kalau kita ada 5 ciri ini, markah iman kita 100%. Kalau daripada 5 kita ada 4 ciri saja, markah iman kita baru 80 markah. Kalau dari 5 ciri yang disebutkan oleh Allah ini kita ada 3 saja, kita baru 60 markah. Kalau daripada 5 ni kita ada 2 saja ciri, iman kita baru 40 markah. Dan daripada 5 ni hanya 1 saja ciri, 20% saja markah. Dan kata Abu Yahamka dalam tafsirnya, siapa yang ada 1 ciri saja dah kena taubat lah. Belum lagi yang tak ada ciri langsung. Apakah ciri-cirinya? Ini Allah Ta'ala sendiri sebutkan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang sempurna imannya itu adalah apabila mereka disebut nama Allah, bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka, dan mereka itu menyerahkan diri kepada Allah, iaitu bertawakal. Kemudian Allah sambung lagi, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu juga orang-orang yang menjaga sembahyang, dan mereka yang mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan pada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Siapa-siapa yang ada 5 tanda ini, ulaika humul mu'minuna haqqan, inilah sebenar-benar orang beriman, kata Allah Ta'ala, yang paling hak sekali. Lahum darajatun 'inda rabbihim, aku beri pangkat tinggi pada mereka nanti. Maknanya di akhirat ni semua jadi orang bergelar, Tan Sri Tun. Di akhirat, di dunia mungkin tidak, di akhirat. Wa maghfiratun wa rizqun karim, aku beri ampun pada mereka, wa rizqun karim, limpah kurnia yang paling mulia, iaitu surga. Ini boleh rujuk surah Al-Anfal ayat 2-4. Saya tidak ulas ke 5-5. Nanti tuan-tuan boleh baca Quran surah Al-Anfal ayat 2-4. Kita nak fokus satu saja pada malam ini, bersesuaian dengan tajuk kita. Yang kita nak fokuskan salah satu cirinya yang Allah Ta'ala sebut, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tanda orang beriman itu bila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Baik, para ulama tafsir membahaskan apakah yang dimaksudkan sebagai ayat-ayat Allah. Kita malam ni kalau dengar ayat ini, oh ayat Allah ni Quran lah agaknya. Ya betul juga. Tetapi kata ulama tafsir, ada 2 ayat Allah yang kita kena selalu baca. Pertama dia panggil ayat qauliyah, yang kedua ayat kauniyah. Apa makna ayat qauliyah? Ayat-ayat Allah yang terucap, iaitu Al-Quran. Yang kedua ayat-ayat Allah yang kauniyah, iaitu ayat-ayat Allah yang tercipta. Apakah dia? Alam jagat raya. Dalam istilah akademik, dia ada satu istilah yang dipanggil teoantropoekosentris. Teoantropoekosentris ini dia gabungan perkataan teo, antropo, eko dan juga sentris. Kalau secara etimologinya, teo itu daripada bahasa Yunani, theos. Theos maknanya Tuhan.
Kalau antropos pun bahasa Yunani, maknanya manusia. Eko ataupun oikos dalam bahasa Yunani, maknanya habitat ataupun lingkungan, alam. Sentris ini dalam bahasa Inggeris perkataan center, maknanya pusat. Kalau dirujuk pada surah Fussilat ayat ke-53, jelas menunjukkan bahawa sumber untuk mengenal Allah ini ada 3. Wahyu, manusia, alam. Theo, antropo, eko. Dia panggil, dia bukan bahasa Jawa ni, tidak. Di bahasa gabungan. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Fussilat ayat 53? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan tunjukkan pada mereka tanda-tanda kebesaran Allah di segenap penjuru alam ini, dan juga yang ada pada diri mereka itu sendiri, dan sehingga jelas bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah sebenar-benar petunjuk. Maka tidak cukupkah bahawa Tuhanmu menjadi saksi kepada segala sesuatu? Surah Fussilat ayat 53. Maka yang disebutkan ayatina, ayat-ayat Allah, duduk pada 3. Afaq, anfus, al-haq, iaitu alam semesta, anfus manusia, yang ketiga al-haq, iaitu kebenaran ataupun wahyu. Kenapa dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan kita membaca ayat-ayat ciptaannya, iaitu Quran dan juga alam jagat raya? Hujung ayat Tuhan sebut tujuannya satu saja, zadathum imana. Kerana kalau kau baca ayat-ayat atau ciptaan-ciptaan aku, zadathum imana, iman kau akan naik. Itu je objektif, misi dan visinya. Kenapa Tuhan suruh baca Quran, suruh kaji Quran, suruh kaji alam jagat raya? Supaya iman kau naik. Dia iman ni tuan-tuan, dia macam pasaran saham, ada masa naik, ada masa turun. Dia macam beli jual emas jugalah, ada masa naik, ada masa turun. Dia tidak stabil. Sebab itu Imam Al-Hakim dan juga At-Tabrani diriwayatkan bahawa Nabi pernah menyebut, innal imana la yahlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbul khalaq fas'alullah an yujaddidal imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu dia boleh jadi usang, dia jadi season. Macam dekat kedai bandar tu, dia dah jadi lama, usang. Sebagaimana pakaian kamu menjadi usang. Maka kata Nabi, fas'alullah, mintalah engkau kepada Tuhan supaya yujaddidal imana fi qulubikum, supaya sentiasa refresh kau punya iman. Kena selalu setting balik. Kalau bateri tu charge balik. Kata Imam Al-Ghazali, iman makhluk ini ada 3 tahap. Pertama dia panggil iman la yazidu wa la yanqusu. Iman yang tak pernah naik, tak pernah turun. Iman dia stabil. Siapa yang dapat iman ini? Kita dapat? Tak dapat. Yang dapat iman stabil ini adalah malaikat. Malaikat konsisten. Malaikat dia buat baik, tak pernah buat salah. Iman dia tak pernah jatuh, tapi ibadahnya juga tak pernah menambah. Iman dia konsisten. Sebab itu malaikat kalau kerjanya cabut nyawa kan? Dia takkan buat kerja lain. Kalau iman malaikat yang kerjanya memberi rahmat pada orang mendengar majlis ilmu, itu je kerja dia. Macam kita manusia, ibadat kita beragam. Macam tadi tuan-tuan sembahyang maghrib, ibadat lain. Lepas maghrib tuan-tuan zikir, ibadat lain. Lepas zikir berdoa, ibadat lain. Lepas berdoa sembahyang sunat, ibadat lain. Sekarang mendengar kuliah, ibadat lain. Katanya kita macam-macam. Malaikat tak, yang kerjanya dengar ceramah je. Dia tak buat ibadah lain. Apatah lagi hantar anak sekolah, apa tak ada. Itu bukan kerja malaikat. Kita banyak amalan. Jadi dia konsisten. Tetapi tak pernah menurun. Sebab itu kita tak pernah dengar ada malaikat mencuri motor. Tak pernah. Curi getah buku, bukan kerja malaikat. Dia tak pernah menurun.
Itu satu, kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua, iman ni yazid wala yankus, yang naik tak pernah turun. Siapa yang dapat level ini? Para anbiya, nabi-nabi. Iman dia naik tak pernah turun. Sebab itu dalam sejarah tidak ada nabi yang letak jawatan option pencen awal nehi, tidak ada. Makin ditekan, tauliah tak dapat, ditarik permen, lagi dia ceramah lagi. Ni bukan nak bakar semangat, tidak. Dia takkan berhenti. Malah lah aku jadi nabi tak jawatan, nak nyanyi je lah. Tak ada, dia tak ada, no such thing. Nabi dia sentiasa naik, tak pernah turun. Diugut lagi kat sini. Orang nak bunuh, hijrah. Begitu, dia tak pernah menurun. Naik. Semua nabi-nabi begitu. Ada yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, iman yazid wa yankus. Iman yang ada masa naik, ada masa turun. Siapa yang jenis iman macam ni? Kita semua. Kita sendirilah tak memandang pada orang lain. Kita sendiri bukannya hari-hari senonoh macam ni, tuan-tuan. Hari ni okey, datang masjid, sempurnakan label, tengok ceramah, jujur je. Minggu depan ada pula persembahan liburan tahun baru, kita juga duduk tengok mercunnya. Jadi kita tak setara. Bukan saya kata salah ataupun benar di sini, kita tidak konsisten. Kalau time ke Mekah tu, luar biasa sekali dia punya waraknya. Pukul 3 pagi pergi masjid lah. Sepanjang duduk di Mekah, hari-hari pergi Masjidil Haram. Balik ke cerai, haram pergi masjid. Tak pergi, dia tak balance. Ada masa okey, ada masa tak okey. Nanti masuk bulan Syaban, bulan Rejab, Ramadan, warak. Masuk Syawal, haleluya. Dia tak, itu manusia. Dalam bahasa mudah, orang yang yazid wa yankus ini, dia punya dosa dengan pahala, account dia sama balance, sama banyak. Malaikat kiri kanan pening. Pahala dia pun, buku dia sama tebal, dosa dia pun sama tebal. So dia balance. Tapi Nabi pernah sebut benda ini. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segera-segeralah engkau beramal ibadah. Sementara belum datangnya zaman fitnah. Fitnah itu bagaikan malam yang gelap gelita, kata Nabi. Sahabat tanya, teruk sangat ke ya Rasul? Teruk. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kau akan tengok satu orang ketika itu, kata Nabi, pagi dia okey, petang dia KO. Maknanya pagi pergi masjid, zuhur pergi masjid, masuk maghrib dia cukur kaki, malam ya au. Jadi tukar jantina. Ini contoh. Ataupun malam dia okey pergi masjid, siang dia mencuri, dia menipu, dia merompak. Dia ada dua perwatakan. Satu yang baik, satu yang tak baik. Mereka ini, kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradun minad dunya, dan mereka sanggup jual agama untuk mendapat nikmat dunia. Ini penunggang agama lah bahasa sekarang panggil. Rider, bukan rider Grab, tak rider agama. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dalam Quran, golongan ini dipanggil Al-A'raf. Al-A'raf ni golongan yang disebutkan dalam satu surah, yang surah itu juga dinamakan surah Al-A'raf. Al-A'raf ni ada 206 ayat, dan perkataan Al-A'raf duduk pada ayat ke-46. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'raf rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Dan di antara surga dan neraka, ni Allah cerita, ada satu tembok yang dipanggil Al-A'raf, dinding macam tembok penjara besar, dan di atas tembok itu ada sekumpulan lelaki yang setiap mereka mengenal satu sama lain. Maknanya tembok itu sebelah surga, sebelah neraka. Tapi ada satu kumpulan duduk atas pagar. Kita panggil DAP. Bukan parti DAP, duduk atas pagar. DAP ya, duduk atas pagar. Al-A'raf kita panggil, duduk atas pagar. Kenapa dia duduk atas pagar? Account dia balance. Masuk neraka tak layak, masuk surga tak layak. Akhirnya duduk di situ.
ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Mereka duduk di atas tembok itu sambil menyeru ahli surga dengan memberi salam. Assalamualaikum. Siap bagi salam? Orang dalam surga tengah minum, tengah relax-relax dekat surga. Nampak dia orang atas tembok, dia bagi salam. Assalamualaikum. Salam. Kita semua dalam surga lah mudah-mudahan. Tengok apa hal memanggil-manggil tu? Dia memanggil. Tetapi Allah Ta'ala sebut lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Sedangkan mereka yang memanggil-manggil itu tak layak pun nak masuk. Dia kerjanya bagi salam je lah. Alim surat tingkap jadi. Duduk tengah-tengah. Ni tonton balik kan, buka Quran surah Al-A'raf ayat 46. Kelakar memang kelakar, tapi kita takut kita duduk atas tembok itu. Kenapa dia duduk atas tembok itu? Ini disebut oleh ulama tafsir. Kata Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abu Hurairah dan Huzaifah Sya'bi dan juga Qatadah, dia mengatakan annahum qaumun istawtu hasanatihim wa sayyiatihim. Geng ni duduk tengah-tengah sebab dia punya pahala dan dosa seimbang. The evil deeds prevented them from qualifying to enter paradise, and their good deeds qualified them to avoid the fire. Dia punya pahala kebaikan banyak, tetapi tidak menyebabkan mereka masuk neraka, dan dosa mereka juga banyak yang menjadikan mereka tak boleh masuk surga. So nak pergi mana? Markah 50-50. Kenapa markah 50-50? Geng tadi lah. Pagi warok, petang jadi lahir. Bulan ni warok, bulan depan huha balik. Ni bukan orang lain, kita pun begitu juga. Sehari dua je lah baru pasalnya. Minggu depan tak tahu lagi jadi apa. Itu yang kita khawatir. Tapi panjanglah cerita, lain tahun kita sambung macam mana kesudahan nasib puak-puak Al-A'raf ini. Adakah mereka masuk surga ataupun mereka masuk neraka? Oh, ini kita sambung lain tahun lah. Panjang pula ceritanya nanti. Jadi ini iman ini, kata Imam Al-Ghazali, boleh naik boleh turun. Maka untuk nak naikkan dia balik, kita lihat ayat Allah. Apakah ayat-ayat Allah? Pertama tadi qauliyah, Quran. Memang baca Quran, kalau kita faham makna, boleh bertambah iman kita. Quran ini walaupun nampak cetakan begitu saja, terdiri daripada 28 huruf hijaiyah, 340,740 huruf, 77,437 kalimah, 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib, 240 makhraj. Tetapi kalau dibaca dengan penghayatan, tambah iman. Sebab Quran ni dia mukjizat. Dia mukjizat. Al-Quran terbahagi kepada 7 cabang utama. Pertama bahasa, yang kedua psikologi kejiwaan, yang ketiga syariat, yang keempat dari segi sains teknologi, yang kelima ilmu matematik, yang keenam sejarah lampau, dan yang ketujuh cerita akan datang. Ini kitab lain tak ada. Dia ada semua ingredient ini. Dan kita membacanya, tilawah Al-Quran atau bacaan itu sendiri menzahirkan pula 2 mukjizat lagi. Pertama mukjizat bahasa, yang kedua mukjizat dari segi jiwa, tenang. Tenang, mendengar Quran ni sebenarnya tenang. Kalau tuan-tuan mendengar Quran tak tenang, itu kena pergi berubat, something wrong. Ada benda dalam badan, macam mana boleh mengelupur pula mendengar Quran? Orang dengar Quran boleh jadi tenang. Kecuali lah imam tu baca sumbang, sakit jiwa kita mendengarnya. Tak daya, saya batuk, covid agak, kita tak daya juga. Selain itu mesti tenang. Dan Al-Quran itu bila dialunkan dengan bertajwid, dengan rentak taranum, ditambah dengan sebutan huruf diction perkataan yang tepat, dihiasi dengan kemerduan tone suara qari itu, confirm dia akan sentuh kepada jiwa insani kita dan memberi kesan kepada peribadi kita. Kita dengar qari tarik Quran pun kita lah syok dah dengar kan. Ya orang Allah, padahal dia tak baca pun, dia test mikrofon baru dia test. Orang dengar Allah 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 tak boleh. Dia seronok, datang keseronokan. Jadi itu qauliyah. Ni saya tak uraian, nanti nuzul Quran ramai orang cerita pasal Quran.
Yang kita nak tekankan malam ni, ayat ciptaan Allah yang kedua dipanggil kauniyah. Kauniyah ni alam jagat raya. Kita tengok alam ini, iman akan bertambah. Tuan-tuan, kalau cuti sekolah ni ada rezeki lebih, ada kesempatan cuti, okey, cuba kita berjalan tengok alam jagat raya ini. Kita pusing Malaysia, negara kita ni cantik tuan-tuan, lawa. Tuan-tuan tak percaya, duduklah negara orang. Negara orang tak sedap. Memanglah sekarang ni bulan 12, kawan-kawan hantar gambar salji. Tuan-tuan ingat sedap main salji? Sejuk, tak tahan kita. Takkan nak ketandas pakai stokin, tak daya kita nak berstokin siang malam, tak larang. Malaysia ni cuaca yang paling cantik sekali. Orang lain terpaksa bayar elektrik lebih bulan sejuk ini sebab nak bakar haba. Rupanya haba ni kena bayar. Nak panas ni, kita mana ada bayar, kena sumpah lagi panas tu lagi, sebab hari-hari panas. Negara kita cantik, Allah kurniakan dalam kawasan negara kita ni luas, seluas 329,847 km persegi, termasuk kawasan ZEE, Zone Ekonomi Eksklusif, seluas 598,450 km persegi, termasuk perairan wilayah kita seluas 143,307 km persegi, tak masuk lagi 878 buah pulau, 510 entiti geografi luar pesisir seperti Batuan, Terumbu, Pematang, Tompok, Alo. Ini semua Allah kurnia, semuanya cantik. Hutan kita, Masya Allah, Allah kurnia antara sumber hutan yang sangat luas. Litupan kawasan berhutan di negara kita adalah 55.3%, yang meliputi kawasan seluas 18.27 juta hektar daripada seluruh keluasan tanah negara. Daripada keluasan itu, 43.6% adalah di semenanjung Malaysia, 64.5% di wilayah Sabah, 62.3% hutan ada di wilayah Sarawak. Begitu cantik, hijau, ranau, subur, makmur, gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem ketorah harjo. Gemah ripah ni bahasa orang dulu, nak menggambarkan tanah semenanjung ini gemah ripah, negerinya luas, rakyatnya ramai, loh jinawi, subur, makmur, hijau, ranau dan tenteram. Tukul kang sarwa tinandur, tumbuh apa saja yang ditanam. Murah kang sarwa tinuku, murah barang-barang yang akan dibeli. Alhamdulillah, negara kita ada gunung, ada hutan, ada sungai, ada bukit, ada flora, ada fauna. Dan kita duduk di tangga ke-12 dalam mega biodiversity dunia dengan memiliki macam-macam spesies flora dan fauna. Orang pernah buat kajian, kita ada 15,000 spesies tumbuhan, 306 spesies mamalia, 242 spesies amfibia, 567 spesies reptilia, 449 spesies ikan sungai, 500 spesies ikan laut, dan lebih 150,000 spesies invertebrata. Kurniaan Allah yang kalau kita perhatikan bertambah iman. Tang mana bertambah iman? Dia begini, tuan-tuan, kadang di rumah, kadang orang selalu nak malam Jumaat tengok forum, tambah iman lah, tengok ceramah ke Al-Kuliah ke apa semualah. Pernah tak berlaku pada kita, iman kita naik bukan sekadar tengok rancangan agama, tengok rancangan Animal Planet je, tengok National Geography je, tengok Discovery Channel. Kadang-kadang kita tengok harimau, contoh harimau dia nak kejar zirapah, kita tengok dalam Animal Planet, harimau tu kejar guguk, kita Masya Allah, laju sebut Masya Allah tu iman bertambah lah. Ingat pada Allah, Masya Allah, lajunya harimau, panjat pulak belakang, zirapah tu lari takut, datang zirapah lain, tergagang pulak harimau pun kempunan. Kita kata Masya Allah, hebat betul zirapah tu lari pada harimau. Berapa kali Masya Allah lah kita tengok.
Jauh lebih baik daripada tuan-tuan memandu sampai ke Kuala Lumpur menyumpah sepanjang jalan. Habis kandang binatang sumpah orang. Orang laju salah, orang ni tak ada iman langsung sepanjang perjalanan. Tapi tengok bila datang jadi tambah. Itu yang dulu saya buat joke, buat kelakar, tapi ustaz-ustaz marahlah. Saya buat cerita driver bas masuk surga lebih mahal surga daripada penceramah. Sebab driver bas bawa bas laju. Orang dalam bas semua takut, semua ingat Allah, Allah matilah aku. Semua ingat kematian. Dia bawa bas daripada Kuala Lumpur sampai ke Kota Baru, sepanjang jalan orang zikir Allah mati, ya Allah mati. Sebab takut. Dan matlamat nak suruh manusia ingat mati tu baguslah. Maka driver tu masuk surga. Penceramah 2 jam. Orang semua tidur. Tak ada orang takut ke Tuhan, tak ada orang zikir, gelak pada mula sampai habis. Dan itu yang marah penceramah ke saya. Tapi cerita lama lah, dulu lama dah. Kalau kita cerita hal haiwan ni tuan-tuan ya, kita di negara kita ni Allah kurniakan ada sekelompok atau sekumpulan burung yang tiap-tiap tahun dia akan terbang daripada negara asal melentas ke negara kita. Ada satu dokumentari yang menceritakan perjalanan burung-burung ini. Dia panggil migratory birds. Kita bila tengok rencana ni, Masya Allah, Subhanallah. Dalam dunia ada 1,800 spesies daripada 10,000 spesies burung yang dipanggil sebagai migratory birds. Setiap tahun mereka migrate atau berhijrah terbang 20,000 kilometer. 20,000 kilometer. Mereka terbang dari kutub utara sampai Australia dan dia akan singgah di beberapa tempat di negara kita. Antaranya di Langkawi dia akan singgah di Kilim Park, dia akan singgah di Kuala Gula di Bagan Serai, Perak. Sebab di situ semua kerajaan kita buat sanctuary burung bagi makan percuma. Kemudian dia ada di wetland di Cyberjaya kemudian begitu. Kemudian dia ada juga buat di Tanjung Piai di penghujung benua Asia di Johor. Jadi setiap tahun burung ni terbang 2 kali setahun singgah di negara kita. Dan burung yang hijrah ini tuan-tuan, Masya Allah, kita keluar dari mulut kita Subhanallah. Burung ni terbang, dia bukan saiz burung besar. Burung tu badan halus-halus je, 33 cm, 36 cm. Dia boleh terbang merentas pantai barat dari Alaska, Kanada, Amerika sampai Amerika Latin. Kemudian dia melintas sepanjang pantai barat Eropah, menerusi Afrika sampai ke tempat kita. Yang mengagumkan kita macam mana burung-burung ni boleh terbang jauh walaupun saiznya tidak besar. Allah punya kuasa. Rupanya burung-burung ni terbang menggunakan jet stream. Apa itu jet stream? Subhanallah, memang banyaklah sebut subhanallah ni. Jet stream ni di angkasa kita ni Allah ciptakan ada tiupan angin dari barat ke timur. Dia ada 2 jet stream. Satu polar jet stream, satu subtropical jet stream. Bayangkan burung-burung ni dia terbang selaju 153 km sejam. Tetapi tidak ada burung-burung ni terbang yang kena pakai spek mata ataupun goggle ke tak perlu pakai. Tuan-tuan, kita bawa motor 25 km sejam pun kalau hari hujan rebah-rebah tak tahan, macam jarum cocok kena ada visor. Bawa motor 30 km sejam, kalau bawa 120 km sejam melenjir air liu kena ke passenger belakang. Macam mana burung-burung ni terbang 153 km sejam mereka boleh tahan mata? Rupanya Allah ciptakan, ini kuasa Allah. Rupanya burung-burung ni terbang semuanya tutup mata. Kan subhanallah lagi. Subhanallah. Burung terbang tutup mata. Kita menengok rencana tu dalam hati, tak berlanggar ke? Dah. Kenapa tak berlanggar? Kerana mereka terbang guna polar jet stream. Dia macam satu saluran udara, dia duduk je dalam tu, arus tu bawa, dia boleh tidur je. Allah bawa mereka. Sebab itu pilot yang 4 balak, yang terror-terror, dia boleh terbang sampai US dalam masa yang singkat. Kalau dia tahu mana ada jet stream itu, dia akan tak pakai kuasa enjin lagi. Dia duduk, dia
begitu saja. Rupanya burung terbang tutup mata. Saya dulu pernah jumpa engineer KLCC dekat Shah Alam. Saya cerita benda ni, lepas ceramah dia pun share dengan saya. Dia kata, apa yang ustaz cerita burung terbang tutup mata, saya setuju. Sebab saya ni bukan orang kaji binatang, dia kata, tapi saya engineer, dia buat bangunan. Dia kata, kami masa mula-mula pembinaan KLCC dulu, kami pihak engineer rasa pening. Apa sebab? Ketika dibina, mereka dapati tiap-tiap hari banyak burung mati. Bangkai burung penuh, burung langgar KLCC, langgar. Mereka jadi heran, apa hal burung ni tak mengelak? Yang pergi langgar tu, sebesar-besar alam KLCC tu, dia pergi langgar buat apa? Rupanya dia terbang tutup mata, dia tidur. Jadi saya tanya, apa engineer buat macam mana? Kami puas juga kaji ustaz, sebab kita bukan kaji binatang, kita kaji besi, kaji skru, sudut. Akhirnya bincang-bincang, kita tipu dia sikit. Kena tipu juga burung. Dia ada pasang lah satu beacon ke apa, saya tak nak menyebut lah teknikal ni. Benda tu akan menipu pada burung ini seolah-olah matahari dah terbit. Jadi burung ni bila, yalah kita pun kalau pejam mata, buka lampu, kita ada rasa ada cahaya jugalah di keliling kita. Jadi kami tipu dia, mengatakan dah siang, jadi mereka akan bangun. Rupanya malam dia tidur, dia terbang, dia tidur, siang dia bangun. Jadi dengan tipu itu, sehari dua tu dah ada perubahan. Maknanya bila, ada bangunan, kona. So dia akan pesan pada yang belakang, kau jangan langgar, ada bangunan baru pula dah, baru buat punya ni, bengek bawah, kona semua kona. Sekarang ni tak ada masalah. Sama juga yang berlaku di offshore, tempat gali minyak apa semua tu pun sama. Mereka dapati burung selalu langgar masa mula-mula bina, sebab dia terbang tutup mata. Tuan-tuan yang mendengar cerita ini tak rasa kagum, terus tambah iman. Ini yang Tuhan suruh, mu kena baca ayat-ayat aku, bukannya Quran semata-mata ciptaan aku ini. Kau kaji, kau tengok, kau akan rasa Masya Allah, Subhanallah, keluar daripada mulut kita benda-benda yang memuji Allah. Sama juga negara kita terkenal dengan apa? Terkenal dengan penyu. Penyu tuan-tuan, dia bukan asal daripada Terengganu pun. Orang Terengganu, orang Dungun janganlah perasan, tak ada kena-mengena penyu dengan Terengganu. Penyu asal daripada Australia. Mereka tiap-tiap tahun berenang 3,000 km dalam masa 58 ke 73 hari. Ada satu dokumentari saya pernah tengok, dia kaji macam mana penyu ni. Penyu kan lembab. Tuan-tuan tengok penyu daripada atas pasir pantai nak pergi ke air, terhegeh-hegeh, la ilaha illallah. Orang kan kena sondor tolak dia barulah dia boleh terhegeh-hegeh. Tapi macam mana terhegeh-hegeh begitu boleh berenang daripada Australia? Mengagumkan. Pemalas macam tu pun boleh berenang jauh. Akhirnya dia jumpa satu kajian, rupanya dalam laut ini ada satu arus dipanggil EAC, East Australian Current, iaitu satu arus untuk bergerak dalam laut. Dia macam super highway dalam lautan. Tiap-tiap tahun ribuan ikan akan guna highway ini untuk bergerak dari the Great Barrier Reef sampai ke Sydney Harbour. Kalau tuan-tuan tengok misalnya cerita Finding Nemo, walaupun kartun tapi faktanya tepat. Ketika Nemo nak mencari bapak dia, ketika bapak dia cari anak dia, dia berenang itu menggunakan EAC sampai ke Australia, sampai ke Sydney. Nak tengok betul memang tak dapat sebab arus kan. Tuan-tuan balik kan cari cerita Finding Nemo, itulah arus. Maknanya penyu tu dia duduk dalam EAC, dia boleh tidur macam escalator. Kita yang dengar kata subhanallah, hebat ciptaan Allah. Nah, di situ tanda naik iman kita. Ini tuan-tuan yang saya baru cerita ni, benda ada di bumi je ni. Ni benda di bumi je ni. Pokok, binatang, tumbuh-tumbuhan, ini yang di bumi ya, dah menyebabkan kita subhanallah. Belum cerita Nuh yang ada atas langit, yang kita tak pernah sampai. Sebab itulah dalam Quran, dalam hadis, Allah sukuh pandang tengok langit.
Sebab langit ini kekuasaan Allah itu lebih banyak lagi. Baik itu orang yang kerjanya mengkaji langit, kalau dia tak beriman lagi, kita heran. Makin dikaji makin kita rasa kecil. Tuan-tuan pernah tengok orang buat perbandingan antara planet bumi dengan planet ini, dengan planet ni. Kita ni kecil, setitis air dalam lautan. Kalau Allah sudi pandang kita tu, memang Allah ni maha penyayang, betul. Banyak lagi masalah lain Allah nak fikir. Kalau dia tu macam makhluk kan, aku tak sempat fikir benda remeh-remeh ni lah, aku nak fikir benda besar je. Tapi Allah Ta'ala berapa banyak kekuasaan dia, yang paling kecil pun dia pandang. Allah yang mencipta matahari, dia juga mencipta mata semut, mata yang paling kecil sekali. Lepas tu tuan-tuan, kalau ada kesempatan, pandang langit, tengok kebesaran Allah. InsyaAllah hari Rabu ni 27 hari bulan Disember, Rabu ini, kalau nak tengok fenomena di langit, bulan akan masuk fasa bulan penuh, bulan purnama. Bulan tu akan terbit awal, start pukul 8.34 pagi. Kita tak nampak sebab matahari lah ada siang. Nanti malam ni begitu cantik. Dan malam ni pun bulan dah cantik dah semua. Malam ni kita bulan ni dah masuk 92.5% dia punya cahaya dia. Kalau dalam fasa bulan dipanggil waxing gibbons. Waxing gibbons ni kalau dalam bahasa kita fasa bulan hampir purnama. Ada orang panggil fasa bulan cembung akhir. Dia akan berlaku antara bulan penuh dengan fasa kuartal terakhir bulan. Tapi tak ramai orang suka menengok langit, sebab orang lupa kepada benda yang ada di atas angkasa kita. Saya mencadangkan, ni sekadar mencadangkanlah, masjid ni insyaAllah kalau ada rezeki, jadikanlah masjid tuan-tuan ni sebagai pusat astrofik ataupun kosmofik. Apa maknanya? Kosmofik ataupun astrofik ini jadi tempat untuk menengok cerapan. Sebab kedudukan kita insyaAllah okey di sini, agak tinggi. Dan tuan-tuan boleh dapatkan geran sebenarnya pada kerjaan. Tapi tak banyak masjid. Saya kempen banyak tempat masjid, buat tak tahu, tak minat agak. Tuan-tuan boleh dapatkan geran daripada angkasa. Apakah angkasa? Ini bukan nak buat loan ni, tak. Kejap lagi lah saya terangkan. Kita beri laluan dulu kepada azan isyak. Tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan kita pada malam ini. Bagi pihak jawatankuasa dan juga penganjur, kita mohon izin daripada jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah. Sebab kita faham ada jemaah yang memang datang nak semayang je, bukan nak dengar ceramah. Dan itu mereka berhak. Sebab niat dibina masjid wakaf asal adalah untuk semayang, bukan untuk ceramah. Jadi by right dia berhak untuk nak semayang. Tapi malam ni kita mohon budi bicara untuk anjakkan sedikitlah, supaya ulasan dan huraian dapat diberikan dengan lebih terperinci lagi. Mohon izin. Muslimin muslimat sekalian, tadi kita bercerita tentang melihat alam ciptaan Allah ini memang menambahkan iman. Baru cerita benda yang ada di bumi je, belum cerita benda yang ada di langit. Sebab itu saya mencadangkan masjid ini, kalau berminat, boleh tawarkan diri menjadi pusat astrofik ataupun kosmofik. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan geran daripada angkasa, iaitu Agensi Angkasa Negara. Ini Datuk Ira Johan Abdul Aziz, mungkin ramailah kenalan, boleh di channelkan macam mana nak mohon. Boleh dapatkan geran. Dia pernah ada individu yang mohon dapat teleskop, dapat 250,000 nilainya, menerusi projek Inovasi Sosial MOSTI ataupun MSI. Tapi mesti berminat. Kalau main-main apa, nak skodeng orang, rumah orang, tak jadi lah. Mesti nak buat betul, proper lah. Ada tempat dia, ada bangunan dia, ada jawatankuasa dia. Tuan-tuan kalau boleh buat tu ni, saya ingat satu jariah lah untuk kita. Sebab tak ada lagi masjid yang berminat nak buat benda ini. Sedangkan dia adalah ilmu tradisi Islam daripada dulu lagi. Orang Islam dulu tak pakai jam-jam digital ke, dia tengok jam sendiri je.
Di Melaka banyak ada masjid yang buat jam yang mereka gunakan matahari. Dia bukan boleh main pacak atau dia ada kiraan dia lah. Tapi kalau masjid nak buat mini astrofik atau kosmofik peringkat masjid sendiri, sebenarnya boleh keluar belanja sendiri je, tak besar sebenarnya. Yang 250,000 suku juta apa semua ni, itu barang-barang nak menengok tarikh hari raya. itu yang memang nak kena tepat betul. Kalau setakat nak tengok kawah bulan, itu peralatannya tak mahal semana lah. Saya ingat ada dusun tua padan dusun tua yang berinya. Contohnya kalau yang jenis Celestron teleskop yang DX70 itu, harga baru lebih kurang dalam RM519. Jangan beli yang Shopee, kan dia hantar permainan budak ni banyak scam, order lain dapat lain. Hanya itu boleh tengok sampai kawah bulan. Bulan tu dia ada kawah-kawah dia kan, boleh tengok, nampak. Ataupun kita beli yang Skywatcher Dog 100 Heritage Retractable Telescope yang tabletop, itu baru RM679. Macam jual. Kalau ni cerita nak bagi tuan-tuan semangat. Ini bukan hobi orang mahal ni, ini hobi mampu. Saya ingat masjid ada duit, tak payah pau YP maknanya masjid ada duit. Kalau dengan yang 600 lebih tu boleh tengok kawah bulan, boleh tengok planet Mushtari dengan Zuhal, boleh tengok gugusan bintang dalam galaksi Bima Sakti. Boleh nampak. Kalau upgrade sikit, Celestron StarSense yang Explorer LT70, yang itu 800 lebih, 840 gitulah. Yang itu package dia banyak sikit lah. Boleh tengok kawah bulan, boleh tengok planet Zurah, Marikh, Mushtari dan juga Zuhal. Banyak lah sikit, mahal kan. Dan of course gugusan bintang boleh tengok lah. Kalau menutup duit ni banyak lagi, beli Skywatcher. Skywatcher ni level-level Jupem level-level Jabatan Mufti lah. Skywatcher ni StarQuest EQ1 Telescope, itu dalam 1490, 1,500 dah boleh tengok kawah bulan, boleh tengok planet Zurah, Marikh, Mushtari, Zuhal, dan boleh buat astrofotografi. Ini satu hobi baru saya nak bagi ke tuan-tuan. Tuan-tuan sekarang ambil gambar wedding orang kahwin, tak ada masalah. Tukar pula hobi baru, ambil gambar angkasa. Dia panggil astrofotografi. Cun tuan-tuan, hari Rabu ni ambil gambar bulan mengambang. Dia tapi pakai teleskop lebih dekat lagi nampaknya. Ataupun kita pakai Celestron StarSense Explorer 130DX, yang itu 2000 lebih. Yang ini boleh tengok kawah bulan, boleh tengok planet Zurah, Marikh, Mushtari, Zuhal, tengok gugusan bintang, dan boleh guna dengan smartphone. Kita pakai parabolic Newtonian reflector, diameter lebih kurang 130mm, focal length dia 650mm. Itu lebih mesra sikit dengan kamera, dengan telefon kita. Kalau nak tengok anak bulan, itu belanja besar lah. Itu belanja besar. Minimum tuan-tuan kena beli Sharkstar ASCA 400 Astronomical Telescope. Harga tak mahal, 5,700 lebih. Tapi kalau tuan-tuan beli pun sekadar untuk tengok sajalah. Tuan-tuan tak beli isytihar. Tuan-tuan bukan penyimpan mahu besar. Kalau nak isytihar boleh, gazetkan, wartakan. Angkat surat kepada penyimpan mahu besar raja-raja, permohonan menggazetkan Masjid Al-Amin untuk dijadikan pusat cerapan anak bulan. Jadi nanti disebutkanlah tempat-tempat mencerap anak bulan, Masjid Al-Amin, PGA cerah satu-satu lah. Tapi payah nak dapat, tu kena tempat tinggi. Apa kelebihan? Kalau tuan-tuan ada teleskop, contoh Masjid Al-Amin beri tengah PGA ada teleskop, boleh teropong kawah bulan. Saya kata bulan betul ni, bukan bulan yang berkibar tepi jalan tu tak turun-turun daripada hari tu. Ni bulan yang betul yang ada di langit tu. Kalau nampak tuan-tuan sekodeng tengok anak bulan, tengok bulan, air Rabu ni kan bulan besar, tengok kita pusing tengok. Sekali tuan-tuan nampak ada kawah baru, dia panggil lunar craters. Kawah baru itu tuan-tuan berhak meletakkan nama tuan-tuan ataupun nama masjid lah, takkan nama sendiri pula, nama masjid boleh tak, nama YB pun boleh. Kalau dia sponsor teleskop letak nama dia.
Kita boleh letak nama kita. Ini kelebihan. Kita beri report garis lintang, garis bujur, diameter dia. Kita hantar report kepada International Astronomical Union. Dan dia akan analisa lah kita punya dapatan. Ya, budak ini sekarang tak siapa-siapa dia jajah ni. Dia tengok. Sebab setakat ini hanya ada 24 kawah saja yang diletakkan nama ahli falak Muslim. Lain tu semua Mak Saleh, Abul Fida, Abul Wafa, kawah. Nama kawah Al-Bakri, Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Al-Marakushi, Ibn Batutah, Ibn Firnas, Ibn Yunus, Ibn Rushd, Khayyam. Lepas ni gara-gara tuan-tuan berjaya jumpa kawah baru, buatlah kawah Masjid Al-Amin, Brigade Tengah PGA Cerah. Panjang betul nama kawahnya, penat Wikipedia itu. Ataupun nama siapa-siapalah nak sponsor. Dia menengok langit ni. Ini memang macam saya kerja Jabatan Mufti. Jabatan Mufti ni antara kerja ni menengok langit menengok langit tiap-tiap bulan kita menengok langit. Sebab kita nak menentukan masuk waktu semayang. Kita nak menengok penentuan masuk bulan baru Islam. Kita nak menentukan raya, macam-macam lah. Ilmu falak ni tuan-tuan, ilmu yang sangat menarik. Dia selain daripada untuk ibadat, memandang langit ni boleh menyebabkan kekaguman kita kepada kebesaran Allah. Sebab itu salah satu sunnah Nabi SAW yang hari ini tidak lagi diamalkan oleh umat-umatnya. Yang mana sunnah ni masuk dalam satu kitab namanya 100 sunnah yang ditinggalkan. Nabi ni banyak sunnah yang umat dia dah tak buat. Umat dia tahu sunnah Nabi poligami, yang lain dia tak tahu. Ada satu sunnah Nabi yang dah ditinggalkan ramai sekarang. Apakah dia? Bangun pagi, pandang langit. Itu amalan Nabi kita. Dalam hadis-hadis sahih banyak disebutkan, Nabi bila bangun daripada tidur, dia akan melihat ke langit dan dia akan berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanahu wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami daripada siksa neraka. Doa itu Nabi ambil daripada surah Ali Imran ayat 191. Ada masa kata isteri-isteri Nabi baca panjang doanya. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Itulah orang-orang yang ingat kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk dalam keadaan baring. Mereka fikir tentang penciptaan langit dan bumi seraya menyebutkan, Ya Allah, Engkau tidak menciptakan segala ini sia-sia. Ini sunnah yang ditinggalkan. Dah tak ada orang buat sekarang. Bangun pagi macam-macam benda kita pandang. Nombor satu, handphone lah. Handphone yang kita pandang. Esok dalam kubur mak rabbuka, handphone. Itu yang mana. Nombor satu handphone. Takut tak boleh jawab mak rabbuka esok. Berenggang dengan handphone sikit dah rasa nak meninggal. Meninggal aku dekat. Tak boleh. Bangun pandang langit. Apa sebab kena pandang langit? Kata ulama, dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah selalu menyebut penciptaan langit didahulukan sebelum menyebut penciptaan bumi. Bila disebut aku yang menciptakan langit dan bumi, mesti sebut langit dulu. Tuhan takkan mulakan bumi. Seolah-olah nak mengisyarat pada kita, langit ni kalau kau kaji, kau lebih rasa rendah diri lagi depan aku. Kau baru kaji burung migratory, kau dah rasa pelik. Burung tu terbang tak pakai apa-apa, boleh tutup mata, boleh sampai ke Australia. Kau baru dengar cerita penyu, kau dah heran macam mana penyu pemalas tu boleh berenang daripada Australia sampai Dumun. Kau belum kaji lagi benda yang ada atas langit, pengsan kau nanti. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menyebut dalam kitabnya Al-Hikmatu fi Makhluqatillah, dia menyebut bahawa memandang langit ini ada 10 faedah. Wa qalilun fil nazar fil sama' asharaf fawaid tanqusul hammi wa taqlilus sawasi wa tanzilu hamil khawf wa tazkuru billah wa tanshiru fi qalbil azim billah wa tanzilul fikri radi'a wa tanfa'u li maradil sauda wa tazlil mushtaq wa tu'annathul muhibbin wa hiya qiblatun du'a wa da'in. Nombor satu kata dia, memandang ke langit ni mengurangkan kesedihan. Yang kedua, mengurangkan was-was.
Yang ketiga, menghilangkan perasaan takut. Yang keempat, membuatkan ingat pada Tuhan. Yang kelima, boleh mengagungkan Allah dalam hati dan juga pada lidah. Yang keenam, menghilangkan fikiran rendah. Banyak lagi lah, termasuk menghilangkan rindu kepada orang yang dikasihi. Kita kalau duduk di luar, ingat ke arwah mak, ingat ke arwah abah, arwah suami atau isteri. Tempat yang paling syok untuk memandang langit, terutama malam tengok. Kita rasa mungkin arwah-arwah ni ada di sana kan, sedang terbang ke apa, tak tahulah perasaan kita. Dia menghilangkan rindu. Kita menengok bulan malam sekarang, rupanya suami kita yang ada di Sabah Sarawak pun sedang menengok bulan yang sama. Oh, kita memandang pada bulan. Sebab itu banyak lagu-lagu Melayu dulu banyak menceritakan tentang bulan, tentang angkasa, tentang bintang gemintang sebagai simbol rindu. Banyaklah kan kalau saya menyanyi kan, tuan-tuan pensan pula mendengarnya. Lagu-lagu lama, lagu-lagu Melayu. Maknanya kalau rindu, sebutlah namaku, kirimkan ke angin lalu. Angin tu bawa kalah pesanku, macam-macam lah dia pasal lagi. Langit juga memberikan semangat, sebab dia bintang tu tinggi kan. Kalau lagu muda, gemuruh jiwa, semangat membara dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Oh, terus semangat. Tu dapat pingat emas dengar lagu tu. Apa sebab? Dia semangat. Engkau baru target bukit, aku target langit, lagi tinggi daripada engkau. Aku nak ambil bintang-bintang ni, nak kalung di leher aku. Aku nak menyerlah jauh. Langit ni dia mendatangkan semangat. Tuan-tuan rasa down, tengok langit. Tengok langit. Kalau tak hujan lah, kalau hujan demam, kalau tuan-tuan tengok langit kan. Sebab itu sekarang ni satu istilah muncul, trend dipanggil geng astrofil. Astrofil ni golongan yang menyukai segala yang ada di langit dan benda-benda di angkasa. Bagi golongan ni, langit ni sangat menakjubkan. Langit ni bagaikan kotak harta karun yang penuh dengan teka-teki. Memandang ke arah langit, melihat bintang-bintang, mereka akan merasakan keindahan. Itu bagi kita orang Islam, kita ada ilmu falak. Dan dalam Islam, ilmu falak ini ilmu yang sangat penting. Sebab kita nak tentukan waktu semayang, kiblat kita, masuknya 12 bulan hijrah yang baru, jangkaan terjadinya gerhana dan macam-macam lagi. Semua ini kiraan di langit. Dan yang paling mustahak sekali, nak kiamat nanti, ilmu falak jadi sangat mustahak. Apa sebab? Nanti bila Dajjal datang, antara ilmu yang tuan-tuan menyesal kalau tak belajar adalah ilmu falak. Apa sebab? Dalam satu hadis panjang daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasul, Dajjal nanti kalau datang ke bumi, berapa lama dia duduk? Dia duduk di bumi ini. Nabi jawab, arba'una yauman. Dajjal ni duduk di bumi tak lama, 40 hari je. Tapi dia punya 40 hari huru-hara kita. Sahabat tanya, kenapa 40 hari jadi huru-hara? Sebab kiraan hari tak sama. Yauman, arba'una yauman, yaumun kasanatin, wa yaumun kasyahrin, wa yaumun kajum'atin, wa sairu ayamihi ka ayamikum. 40 hari itu tak sama hari kita. Satu hari dia sama seperti setahun. Hari yang kedua rasa seperti sebulan. Hari yang ketiga rasa seminggu. Dan selepas itu barulah hari-hari ini kiraan sama 24 jam kamu. Sahabat jadi berkerut. Kemudian berkerut muka bertanya, ya Rasul, fazalikal yaumul ladzi kasanatin takfina fihi salatu yaumin. Ya Rasul, nanti kalau yang sehari macam setahun tu, kita nak kira semayang macam mana? Takkan semayang sekali itu je, sedangkan rasanya setahun. Kalau tuan-tuan nak jawab apa? Kalau kita Nabi cerita gitu, kita tak tanya nak semayang macam mana lah. Kita akan tanya, zaman itu wifi ada lagi ke tidak, kedai banyak lagi, ayam harga mahal ke tidak. Kita sibuk hyper dengan tekak kita sajalah.
Sahabat dia tanya, bab semayang. Nak semayang ikut waktu mana ya Rasul? Apa jawab Nabi? Faqduru lahu qadra. Faqduru lahu qadra maknanya engkau hitunglah mengikut kesesuaian. Hitung waktu ni ilmu apa? Ilmu falak. Jadi tuan-tuan jangan menderhaka dengan jabatan mufti ya. Jangan derhaka ha? Jabatan mufti jangan derhaka. Yang jaga waktu semayang jabatan mufti, jabatan lain tak jaga waktu semayang. Apa sebab? Kerana ada kepakaran. Dia ada kepakaran guna alat-alat robot mujayyab. Robot mujayyab ni sign quadrant untuk kita tentukan penetapan waktu solat, waktu kiblat. Dia ada alat-alat dia dengan bantuan daripada pihak Jabatan Ukur dan Pemetaan ataupun JUPEM. Dia ada alat-alat dia yang canggih, kita boleh tentukan. Jadi kita berdoa, walaupun Dajjal datang, kita minta, insya-Allah minta kerajaan masih ada. Jabatan Mufti masih ada, JUPEM masih ada. Kalau ada ni semua, insya-Allah semayang kita akan teratur. Sebab ada orang faqduru, dia tolong kirakan. Dia sebenarnya nenek moyang kita dulu terror buat ilmu falak ni, tapi sebab anak cucu dah tak minat, zaman pun dah moden, tuan-tuan nak semayang pun dah pakai handphone sendiri ya, tahu waktu semayang pakai handphone, kiblat pun pakai handphone, walaupun sengit ala ke mana sikit, okey. Kita jarang nak belajar. Inilah dia benda-benda yang boleh menambahkan iman kita. Selain melihat alam, langit dan bumi, kita juga disuruh oleh agama untuk mengembara. Kau pergi berjalan. Kitalah satu-satunya agama yang suka umatnya supaya mengembara. Travel, berjalan, jangan duduk diam. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Kenapa engkau tak mengembara di muka bumi? Supaya engkau dapat hati yang boleh berfikir dan telinga yang boleh mendengar. Tu Tuhan tanya. Yang kau jadi katak bawah gelas tu apa? Berjalanlah supaya engkau rasa di luar sana banyak lagi cabaran-cabaran yang kau tak pernah jumpa. Bila engkau tak berjalan, kata Allah Ta'ala, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Kerana yang sebenarnya bukan mata kau yang buta, tapi buta hati kau yang di dalam dada. Kerana kau tidak memperoleh pengalaman berjalan di tempat orang. Ni surah Al-Hajj ayat 46. Sebab itu bagi kita orang Islam, minimum sekali seumur hidup wajib tinggalkan kampung halaman. Pergi mana? Pergi Mekah. Kerana bila dia pergi ke Mekah, baru dia tahu dunia ni ada macam-macam. Kan kita bila pergi ke Mekah, macam-macam manusia kita jumpa. Seronok kadang-kadang. Kalau musim haji, suka duduk dekat maktab tengok orang lalu lalang, tak ada kerja, orang duduk tengok Kaabah, dia menengok duduk orang lalu lalang, duduk ramai-ramai kat tangga tu tengok. Bila tengok jemaah daripada Afrika jalan ramai-ramai dari Nigeria, baju warna-warni macam rama-rama terbang, kita menengok, oi comelnya, kulit gelap, baju striking colour macam rama-rama. Tengok pula jemaah Turki, semua pakai bus jacket macam bodyguard Perdana Menteri. Hidung mancung semua, orang tua-tua, dia dah tua-tua bawa pergi haji. Tengok pula jemaah pada China jalan, mata kecil, tua-tua lah janggut. Dia ada sekali saya dengar dia azan, orang daripada jemaah pada China nak tergelak pun ada, macam mana dia mempelah ya. Saya ingat dia menyanyi, wasyhadu la ilaha illallah, begitu ya bunyi. Orang pada Turki dengan orang Iran tak boleh sebut huruf kaf, kaf jadi ce. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarika lak labbaik, innal hamdu wan ni'matu. Suka pula kita mendengar. Kita terbuka minda, datang daripada kampung pergi ke Mekah saja
kita dibukakan satu dunia. Tuhan suruh kita berjalan, minimum pergi Mekah. Kalau orang kampung-kampung tahun 80-an kan, zaman nenek atuk saya tahun 80-an pergi Mekah naik kapal terbang. Dia orang tua-tua dulu mana ada pergi Mekah macam kita kerap macam sekarang. Sekarang pergi Mekah, visa pun boleh print dekat dengan airport ya, mainannya visa turis sekarang. Dulu pergi Mekah ni macam pergi mati ya tuan-tuan. Buat kenduri orang kampung datang, azan, qomat macam-macam, menangis-nangis anak, mati dah ayah aku duduk sana. Agak bayangkan sana tu memang kena sebat ke apa agaknya kan. Pergi menangis-nangis. Kadang orang tua-tua pergi hantar masuk kat Kelana Jaya. Hantar Kelana Jaya. Tak pernah travel semua hidup. Tak pernah macam kita pergi cuti holiday Australia, tak pernah. Orang kampung. Masa angkat beg lalu dekat mesin scan, dia tak reti. Dia naik sekali atas mesin scan tu. Tak mana. Macam-macam cik turun cik. Turun. Gagau turun. Orang kampung tu dulu. Sekarang ni orang pandai semualah. Dah pandai scan lah. Siap melawan lagi. Takkan ni pun nak scan juga. Cik, dia marah pula ke polis tu. Sebab kita dah pandai. Dulu orang kampung tu pergi turun di Jeddah, naik bas ada syekh-syekh haji sambut, membuka minda. Sebab itu orang Islam mesti keluar belajar. Sebab itu kita sama kita ni, kita boleh bezakan. Orang yang pernah duduk negara orang, dia punya cara berfikir dia lain. Sebab dia pernah mengarungi pengalaman duduk negara orang. Apa perasaan kita duduk mengantau di negara orang, belajar 4-5 tahun atau kerja di sana, kita tahu rasa itu. Jadi dia akan jadi lebih laju sikit bila di tempat ini. Dan orang kita kan kalau pergi luar negara tu kan nampak cerdik dia tu ada, campur dengan mengada-ngada sikit lah. Cerdik tak berapa juga, mengada tu yang lebih. Kalau sembang dengan member, you know, when I was in London, pada London tu 3 hari je. Pergi London 3 hari je. In London, out Amsterdam. Dia punya accent, when I was in London, the traffic light, you know, dia cerita traffic light. Orang duduk 6 tahun betul accent dia tu. When I was in London. 3 hari je. When I was in London. Dia tu ada. Tapi kalau kita yang tak pernah berjalan, tak pernah mengembara, kita akan jadi terpuruk. Sebab itu dalam Quran banyak ayat Tuhan suruh berjalan apa sebab? Qul siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Mengembaralah engkau di muka bumi. Perhatikanlah akibat buruk yang aku timpakan pada orang yang mendustakan nabi-nabi dahulu. Surah Al-An'am ayat 11. Pergi ke Jordan, Laut Mati. Itu tempat orang azab. Tengok, wow. Mana ni tempat dulu ni. Orang-orang dahaka pada Allah tenggelam. Pergi ke Mesir, pergi ke Fayum. Fayum ni Qarun punya harta tenggelam dalam tasik Fayum di Mesir. Kita pun tengok, Masya Allah, Fayum ni tempat Qarun ditenggelamkan. Jadi kita jadi insaf, itu tujuan kita berjalan. Pergi tengok piramid. Oh ni piramid Firaun. Pergi pula ke muzium dia yang baru di Cairo, tengok mayat Firaun baring begitu, kurus kering. Ini ke Firaun yang samsing dulu, kecil sangat, tulang kering dia besar betul menera je, tapi sombong je amat. Kita akan rasa subhanallah, oh ini orang sombong, aku jangan jadi sombong begini. Dia jadi pelajaran. Allah sebut lagi, afalam yashiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Berjalanlah di muka bumi, lihatlah kesan-kesan yang aku tinggalkan di muka bumi ini, supaya engkau jadikan hati engkau itu dapat memahami, telinga engkau boleh mendengar. Surah Al-Hajj ayat 46. Begitu juga dengan kau berjalan itu, kata Allah, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu berjalan padanya, kamu menjelajah merata ceruknya, makan rezeki yang dikurniakannya, maka dengan nikmat itu kamu bersyukur. Surah Al-Mulk ayat yang ke-15. Kita bila mengembara naik kenderaan, kadang-kadang kita naik kenderaan ni, orang terbang daripada
kita hantar kawan kita pergi Jakarta, hantar ke KLIA. Kita nak baliklah semula ke Selayang. Disebabkan kita daripada KLIA nak sampai ke Selayang jam banyak, orang Jakarta tu sampai dulu. Kita pun, oi, kat telefon pada mana ni? Dah landing lah kat Jakarta. Oi, mak rempik ke bawa kapal terbang kau ni? Apasal? Aku pun tak sampai lagi Selayang di rumah. Kita pun kata, Masya Allah, hebat ya. Walaupun aku jauh, aku sampai dulu. Sebab aku naik kapal terbang. Subhanallah, Allah sampai ke aku tempat yang jauh dengan perjalanan yang mudah. Jadi kita merasa kagum. Kagum kita. Allah boleh sampaikan kita di tempat-tempat yang jauh dengan naik kapal terbang. Bayangkan kalau tak ada ilmu mencipta kapal terbang, tak sampai. Naik kapal laut lah macam dulu 70-an. Allazi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Dan berjalanlah kamu di muka bumi, kamu akan melihat padanya tempat Allah turunkan hujan dari langit, kami hidupkan bermacam tanaman, tumbuhan-tumbuhan padanya. Surah Taha ayat 53. Pergi ke negara Timur Tengah, buah kurma banyak. Wah, suka. Tempat kita tak ada. Pergi Eropah, banyak buah-buahan yang mahal-mahal. Buah apple, buah strawberry, cranberry. Macam orang Arab, dia tak ada pisang. Pisang ada, mahal. Saya dulu masa duduk di Mesir, kita beli pisang di pasar, balik kita buat goreng pisang. Kita biasalah makan goreng pisang. Bila ada jiran Arab tu, satu family, kawan saya pergi hantar dah siap goreng pisang, 5-6 ketul hantar lah, dengan kerak-kerak sekali. Arab tu tengok, benda apa ni? Pisang. Awak goreng? Astaghfirullahalazim. Dia istighfar ke kita orang? Kenapa awak goreng membazir? Kata dah, negara saya ni lah makanan dia pun. Sebab pisang buah mahal. Macam gitulah di sini, tuan-tuan tiba-tiba tengok ada Mak Saleh buat strawberry celup tepung. Kita kata engkau ni gila lah agaknya. Strawberry ni mahal. Orang tak makan cara begini. Orang makan cicak dengan coklat ke, cicak dengan susu pekat. Kita akan marah dia sebab benda tu bukan buah-buahan negara kita. Jadi dia datang sini, dia suka sebab banyak pisang. Kita pergi tempat dia ada strawberry, boleh petik anggur tepi jalan. Suka tuan-tuan. Jadi semuanya akan merasa kebesaran Allah. Pendek kata, semua itu niatnya satu saja, nak menjadikan kita merasa kerdil di sisi Allah, bahawa Allah itu hebat, menjadikan alam yang sebegini luas. Sebab itu ulama-ulama dulu sentiasa mengembara. Tapi mereka mengembara bukan kerana mencari kopok lekor, mengembara bukan kerana jalan-jalan cari makan. Orang kita mengembara food hunting. Ada kejar makanan. Tak betul lah, lu jangan begitu. Kita orang Islam bukan kejar makanan, kita bukan pemburu makanan, kita memburu redha Allah. Jangan gelarkan diri saya ni pemburu makanan, sentiasa lapar. Tak boleh begitu. Tu kebulu namanya, bukannya lapar. Mak ayah tak ajar ke makan berambi-berambi. Perut orang Islam ni bukan sumbat makanannya banyak ke benda lain. Jadi jangan niat untuk nak food hunting, tapi niat nak melihat ciptaan Allah. Pergi ke Semenyih misalnya, niat nak menengok orang di sana macam mana. Negara kita ni pun kalau tuan-tuan jalan tak habis pusing, banyak sangat. Pergi ke Sabah, pergi ke Sarawak, pergi ke Kelantan, pergi ke Terengganu, jalan suka. Pergi ke Melaka tak payah cerita lah, menghitung traffic light lah kerjanya. Suka ngira traffic light kat Melaka tu. Macam-macam tempat. Macam tempat tuan-tuan ni banyak bonggol, kira bonggol daripada tadi. Bonggol 1 depan, bonggol 2 depan, bonggol 3. Suka mengira-ngira. Jadi macam-macam pengalaman kita dapat dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, untuk kita nak mengenali dan mendekati diri kita kepada Allah, tidaklah mesti di masjid atau membaca Quran, tapi dengan melihat ciptaan dia pun itu juga boleh mendatangkan keinsafan. Cuma jangan lepas ni tuan-tuan dah tak pergi ke masjid dah, lepas ni dah semua tak baca Quran dah. Bila tanya awak ni tak baca Quran dah, tak payah, ustaz kata tengok langit sudah. Janganlah begitu lurus benda sangat.
Kan Tuhan suruh dua, ciptaan ayat aku ni dua, qauliyah, kauniyah. Qauliyah baca, kauniyah tengok. Sebab itu kalau ada anak-anak kita nak sambung pelajaran bidang perubatan, beri galakan. Walaupun dia stres, mengalu, penat jadi doktor, rasa nak bunuh diri lah, tak larat nak jadi doktor, sabar. Kerja paling mulia doktor, sebab dia mengkaji manusia. Manusia ni kita ciptaan Allah number one. Tadi saya sebut planet, bulan, bintang semua, rimau, gajah tak boleh lawan kita manusia. Sebab Allah mengaku dalam Quran, manusia ni aku punya masterpiece, aku punya ciptaan terbaik, ahsani taqwim. Apakah profession yang kerjanya mengkaji makhluk Allah yang terbaik ini? Doktor. Dia kaji badan orang. Jadi kalau anak cucu kita belajar doktor, berikan galakan. Penat memang penat, kerja doktor penat, masa praktikal penat apa semua, tapi kita buat kerja mulia. Moga-moga apa yang kita bahaskan pada malam ini memberikanlah semangat pada kita bersama untuk menambahkan lagi koleksi amal ibadah kita. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid atas kesudian menjemput saya, dan juga pejabat parlimen lah atas khususnya yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama di dalam karnival, sempena dengan karnival ini. Dan moga huraian yang tidak sepertinya ini dapatlah sedikit sebanyak memberi manfaat juga kepada kita bersama. Walaupun saya tahu untuk nak menghuraikan tentang tajuk berkaitan dengan alam ini dan kaitannya dengan iman ni satu benda yang bukan boleh diuraikan dalam masa 1 ataupun 2 jam. Sekali lagi terima kasih kepada pihak penganjur, khususnya terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Wira Johan bin Abdul Aziz, Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan N23 Dusun Tua yang turut hadir bersama kita. Kepada seluruh muslimin muslimat, terima kasih. Kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis kita ini sama-sama hendaknya diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, kukuhkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.